timbul masalah ya. Satu lagi masalah. Ada hadis Nabi yang menyebutkan awal-awal makhluk yang Allah jadikan ialah aras. Ada hadis yang menyebutkan awal-awal makhluk yang Allah jadikan ialah kalam. Jadi macam mana ni? Yang ini pula awal-awal makhluk yang Allah jadikan Nur Muhammad. Ini sudah diselesaikan oleh ahli hadis. Macam mana nak selesaikan? Maksudnya awal-awal makhluk jenis manusia yang mula dijadikan ialah Nur Muhammad. Awal-awal makhluk jenis kalam itu kalam. Tiap-tiap jenis itu ada permulaannya. Jadi jenis manusia Nabi Muhammad, Nur Muhammad, begitu. Jadi tidaklah bercangkah antara hadis yang menyebutkan awal makhluk yang Allah jadikan Nur Muhammad, awal makhluk yang Allah jadikan kalam, awal makhluk yang Allah jadikan aras. Jadi tidak berlawanan. Kenapa? Daripada jenisnya. Jenis manusia awal-awal yang Allah jadikan ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepercayaan ni, kepercayaan awal makhluk dijadikan oleh Allah Nur Muhammad ni menjadi satu masalah. Jadi masalah besar. Ya. Tuan-tuan pernah dengar tak Radio Ikim? Nyanyian apa qasidah Radio Ikim? Astagfirullah mimma siwallah apa? Bukan tu ya. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu asal qasidah itu macam tu. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekarang ditukar. Ya. Ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Pasal apa? Takut sangat dengan apa ni kepercayaan Nur Muhammad. Dianggap siapa yang percaya terhadap konsep Nur Muhammad dia kafir. Sedang sebenarnya betul. Apa itu kasidah yang selalu di Radio Ikim? Yang saya ingat tu asalnya Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekarang ditukar ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Pasal apa? Ya, ada pihak yang berwajib komplain pada Radio Ikim, kenapa Nur Muhammad dibaca? Nur Muhammad ni salah, sesat. Tukar saja ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tapi tuan-tuan mungkin tak perhatilah. Ada sedar tak? Yang asal yang selalu dulu ya, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekarang ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cerita latar belakang tu itulah. Ada pihak tertentu yang menganggap kalau seorang mukmin itu percaya kepada konsep Nur Muhammad, dia jadi kafir. Kalau dah Allah sebut dalam Quran, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, nurun di situ ialah Nabi Muhammad, takkanlah salah. Siapa yang menafikan adanya Nur Muhammad itu, dia yang salah. Karena dia tak percaya pada ayat Quran ni. Ayat Quran ada 3. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, itu satu. Nur di situ semua ahli tafsir menafsirkan ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan nur di situ makna Quran. Sedang sesudahnya disebut wa kitabum mubin, itu Quran. Telah datang kepada kamu wahai orang Yahudi nur, satu nur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan sebuah kitab yang nyata kebenarannya. Baru betul. Satu lagi tadi ayat, inna ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Sirajan munira itu pun maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya ada, ayat Qurannya ada. Orang yang menolak konsep Nur Muhammad ni, mereka kata apa? Mereka kata hadis ini tak ada. Hadis awalu ma khalaqallah nuran nabiyyika min nuri ya Jabir ini tak ada. Sudah diteliti dalam kitab-kitab hadis semua tak ada. Dalam Musnad Syekh Abdul Razak pun tak ada. Ini hadis palsu. Tapi tuan-tuan, ya, masa dulu orang menulis hadis ini bukan macam sekarang. Dibukukan besar, ya. Dibukukan cantik-cantik, ya. Tidak boleh pecah buku tu. Dulu orang tulis hadis ni, ya, berpelai dicantum, jadi ada bahagian yang hilang. Jadi Musnad Syekh Abdul Razak ni bahagian yang menyebutkan Nur Muhammad ni hilang. Lama kelamaan bertahun-tahun ditemui oleh ulama hadis di India. Bila ditemui dicantumkan balik, ada. Makna hadis itu hadis sahih. Ayat Quran betul. Jadi siapa yang menolak Nur Muhammad, sebenarnya mereka lah yang salah. Siapa yang percaya betul. Siapa percaya itu maknanya menyanjung, menghormati kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam kita. Kan salah kalau seorang ulama kata Nabi Muhammad itu bila lahir kecil-kecil macam budak-budak kampung kita lah. Itu kan dah jauh. Jangan cakap macam itu, tak boleh. Itu merendahkan, menghina Nabi. Nabi bukan macam itu. Kita wajib mengimankan Nabi Muhammad itu kejadiannya memang sangat istimewa. Dijadikan oleh Allah daripada Nur Muhammad dia yang disebut dalam ayat tadi, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah Ta'ala bagi tahu orang Yahudi di Madinah, wahai Yahudi di Madinah, kamu mesti tahu, kamu mesti sadar, ya, telah datang, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kamu dengan sebuah kitab yang nyata kebenarannya. Nur itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kalau nur di situ bukan Nabi, nak di mana? Kenapa nur situ? Laqad ja'akum minallahi nurun. Kalau bukan Nabi apa dia? Wah, kitabun mubin sudah ada. Sebab itulah nurun di situ maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bercakap panjang ni supaya tuan-tuan faham. Ini penting, ini wajib kita mengiktikadkan asal kejadian Nabi itu istimewa daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mula-mula manusia dicipta daripada nur Muhammad. Ya. Adam itu dicipta daripada tanah. Kita tahu. Tapi Nabi juga dinisbahkan kepada tanah sebab lahir daripada manusia, mak bapak. Jadi ini yang mengelirukan. Allah boleh tak buat macam itu? Boleh. Sebab Allah dah beritahu kita. Hadis pun ada, Nabi pun dah beritahu, awwalu ma khalaqa Allah nuran nabiyyika min nuri ya Jabir. Quran ada menyebut, hadis ada menyebut. Bila dua-dua sumber ini ada, maka boleh dijadikan asas akidah, boleh dipercayai kebenarannya.
Kalau hadis saja tak ada Quran, itu tidak boleh. Itu asas. Ya. Perkara akidah ni maknanya ada dalil Quran, ada dalil hadis. Kalau hadis saja tak boleh. Hadis saja tak ada dalam Quran apa dia? Tentang datangnya Imam Mahdi. Kedatangan Imam Mahdi itu disebut dalam hadis. Ada 38 perawi hadis menyebut tentang kedatangan Imam Mahdi, kelahiran Imam Mahdi. Tapi tak ada dalam Quran. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ada disebut dalam Quran. Dalam hadis saya tak tahu. Jadi turunnya Nabi Musa disebut dalam Quran. Lahirnya Nabi Imam Mahdi disebut dalam hadis, tak ada dalam Quran. Jadi kalau dibanding kuat mana? Kuatlah turunnya Nabi Isa satu masa nanti. Itu kerana ada dalil dalam Quran. Dalam hadis saya tengok-tengok saya tak jumpa. Ya. Tapi ada juga isyarat-isyarat yang tanda-tanda hari kiamat itu. Ada disebutkan lahirnya lahirnya Imam Mahdi ada. Tapi dalam Quran Imam Mahdi ni tak ada. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kerana itulah munasabah kalau akhlak Nabi itu teragung, termulia, terbaik. Karena asal kejadiannya memang menakjubkan. Betul kan? Saya bertemu seorang pendekar di Muar. Namanya pendekar Haji Ahmad. Ini nak ceritalah ya. Pendekar Haji Ahmad ni dah meninggal. Dia ini kalau mendepa, tangan ni depa, kiri kanan depa. Dua orang bergayut di ujung ni, dua orang bergayut sebelah kiri, dua orang gayut sebelah kanan. Dia tak turun. Hebat tak? Hebat kan? Kenapa dia hebat tu? Adalah orang kampung tu bagi tahu saya. Ustaz nak tahu tak? Dia itu anak cucu keturunan Panglima Hitam. Maknanya kegagahan Panglima Hitam tu penurun. Salah tak peduli lah ya. Tapi salah lah itu. Begitulah. Nabi Muhammad ni memang hebat. Sebab itu anak cucunya itu hebat-hebat. Disebut dalam Quran, innama yuridullah an yudhiba ankum rizqa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah bagi keistimewaan keturunan nasab Nabi itu dibersihkan oleh Allah dari dosa zahir dan batin sebersih-bersihnya. Itu keturunan darah. Tapi ayat ini juga digunakan oleh ulama tasawuf sebagai dalil. Macam mana dalil? Kalau keturunan darah Nabi dibersihkan oleh Allah zahir batin sebersih-bersihnya, maka umatnya yang menjadi keturunan maknawi Nabi, iman Nabi, amal Nabi, lebih-lebih lagi dibersihkan oleh Allah zahir dan batin. Boleh faham tak ni? Boleh? Dia anggap faham lah. Saya ulang lagi sekali ya. Ayat tadi menyebut sesungguhnya Allah sentiasa mahukan keturunan nasab darah Nabi ini bersih daripada dosa zahir dan batin, supaya mereka masuk surga bersama-sama Rasulullah. Itu keturunan darah. Kalau keturunan yang zahir macam tu, apatah lagi keturunan yang batin, keturunan maknawi. Siapa yang jadi keturunan maknawi? Semua orang mukmin. Terutamanya orang yang betul-betul ikut sunnah Rasul. Orang yang belajar tasawuf, belajar tarekat, beramal tarekat ni
ya, akan dapat apa? Nasab maknawi. Tentulah nasab maknawi, nasab kerohanian ini lebih-lebih lagi untuk Allah bersihkan zahir dan batin. Boleh faham? Jadi kerana itu jangan susah. Kita, datuk nenek kita bukan Nabi Muhammad, jangan susah. Sebab kita ada saluran lain, apa? Maknawi. Maknawi. Abu Jahal, Abu Lahab tu saudara Nabi kan? Dia tak beriman ke mana? Neraka. Kita harap Allah ampunkan dah. Tapi kita yang bukan keturunan darah Nabi, kerana kita beriman, disitulah dinamakan nasab maknawi. Jadi nasab itu ada dua. Kan Nabi Nuh kan ngadu pada Allah, ya Allah, inna bni min ahlik. Ya Allah, anak lelaki aku ni dia tak mau ikut aku, tapi dia sebenarnya, ya Allah, dia ahli aku. Anak lain, ahli lain. Lalu Allah jawab, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia itu memang anak lelaki engkau, tapi bukan ahli engkau. Nampak tak? Keturunan darah tak jadi. Kalau tak jadi, tak dapat keturunan maknawi. Anak lelaki Nabi Nuh, dia dapat keturunan nasab darah Nabi Nuh, tapi dia tak dapat nasab maknawi. Dinafikan oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Anak lakimu itu bukan ahlimu. Dia tak dapat nasab maknawi, dapat nasab darah saja. Innahu amalun ghairu salih, karena dia beramal dengan amalan yang salah. Betul tak? Orang ramai yang bukan anak Nabi Nuh jadi ahli dia. Itulah maksudnya. Jadi sebab itulah kita kena muliakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Nabi, nasab maknawi Nabi, walaupun kita bukan nasab darah Nabi, walaupun nama kita Awang, ya, Awang ni nama orang Melayu lah, tak ada pun Syed, ya, Awang, hitam, putih, Nik, Megat, tak ada ni nama-nama ni, bahasa Arab tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi itu yang sangat penting, ya. Ini ramai orang tak tahu asal kejadian Nabi ini. Tapi sekarang sudah berubah, ya. Kalau dulu tahun 80-an, 90-an, awal 2000 kita cakap je Nur Muhammad, dicap sesat. Seorang kawan saya belajar Azhar, dia buat tesis di Azhar itu tentang perkembangan tarekat dan peranan tarekat dalam dakwah di Malaysia. Dia dapat PhD. Bila dicetak dalam bahasa Arab tu, dicetak, diterbitkan, ya, buku ni diharamkan. Pasal apa? Dalam buku ni ada Nur Muhammad. Sedih kan? Benda yang betul dianggap salah, diharamkan. Tapi kawan saya ini umur tak panjang, yang meninggal dalam umur 46 tahun. Jadi munasabahlah, ya, akhlak Nabi itu sangat cemerlang, sangat agung, sangat mulia. Tidak ada akhlak manusia lain yang melebihi akhlak Nabi, sehingga seluruh umatnya mesti meniru akhlak Nabi, ya. Bila Nabi dah wafat, tinggalkan zaman berlalu lama, ya. Gulungan masa itu ada gulungan tabi'in dan tabi'in. Gulungan tabi'in ini generasi yang kedua, ya. Nabi Muhammad pertama, sahabat
yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'in, yang keempat. Golongan tabi'in dan tabi'in ni bertanya-tanya, ya, macam mana kehidupan Rasulullah sebenar, ya. Jadi ada yang cerdik, dia jawab, kita tengoklah kehidupan sahabat Nabi yang dah ada, yang masih tinggal tu, kita itulah kalau sekarang itulah salinan akhlak Rasulullah, itulah salinan kehidupan Rasulullah. Kita tengok macam mana sahabat. Maknanya akhlak Nabi itu tersalin dalam akhlak para sahabat. Begitulah tersalin. Kita ini dah lebih 40 salinan. Zero dah 40 kali, akhirnya malap-malap saja. Betul tak? Itu hukum alam. Makin lama zaman meninggalkan Rasulullah, maka makin lemah. Akhirnya tak ada orang yang baik. Bila tak ada manusia yang baik, kiamat. Hari kiamat itu kan berlaku bila tak ada manusia yang baik. Semua jahat. Ya. Lalu Allah bagi tahu kita, kala idza dukatil ardu dakka. Dah semua manusia jahat. Yang sembahyang dah tak ada dah. Zikir memang tak ada. Baca Quran semua tak ada. Semua jahat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kala idza dukkatil ardu dakka. Wahai manusia yang jahat, hal sebenarnya bukanlah seperti yang kamu sangka, tapi bila bumi ini bergoncang sekuat-kuatnya, wajah rabbuka, datanglah kebenaran Tuhan kamu Allah. Kebenaran agama itu nyata pada masa itu, dinampakkan oleh Allah. Wal malaku sofa, dan malaikat juga kamu nampak. Waji'a yauma idzin bi jahannam, neraka pun manusia jahat nampak. Barulah nak beriman. Waji'a yauma idzin bi jahannama, yauma idzin yatadzakkarul insan. Manusia yang jahat ni semua nak beriman, semua percaya. Yatadzakkarul insanu, nak beriman. Oh betul. Wa anna lahu dzikra. Allah kata tak boleh, tak aci dah. Masa kerja dah habis. Ya. Memang tak ada orang beriman masa itu. Jadi sebab itulah kita kuatkanlah keyakinan kita terhadap kedudukan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, sebagai manusia yang termulia, akhlak yang teragung, di mana Allah janjikan kepada kita akan dapat uswah hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu bagi kamu ada uswah hasanah bagi orang yang ada 3 syarat. Yang pertama, mahukan Allah. Yang kedua, mahukan kebaikan akhirat. Yang ketiga, zikir banyak-banyak. Yang ketiga itu kita dah buat belum? Zikir banyak-banyak. Kita masuk tarekat ni tuan-tuan, kita tak ingat pun ayat ni. Saya dulu ikut tarekat pun tak ingat pun ayat ni. Bila ikut tarekat, nampak ayat ni, alhamdulillah, dah belajar tarekat, dah zikir, dah sodok sekian hari. Mudah-mudahan dapat memenuhi kehendak Allah ni. Wa dzakarallaha katsira. InsyaAllah kalau kita ikut tarekat, zikir itu lebih banyak banding orang tak bertarekat. Betul tak? Kalau kita tahu je sini, kalau saya bawa tahlil berapa? Ada yang bilang tak? Berapa banyak?
Tak ada yang bilang. Yang tidur menggadir lah. Saya buat 1000. Ada terasa tak 1000? Ada rasa lama tak? Ada yang rasa lama. Bilalah Tuan nak berhenti ni. Tapi yang tak rasa lama pun ada. Yang bercakap dengan saya, kenapa Tuan malam ni zikir sekejap saja? Sekejap? Saya buat 1000. Saya rasa sekejap. Ada jemaah kata, Tuan kenapa malam ni Tuan zikir lama sangat sampai 2 jam? Iya ke? Itu biasa. Saya masa Imam Isa dulu pun gitu. Ya? Baru dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Isa gitu. Kita pun baru istighfar, astagfirullah, baru isi maqam. Tiba-tiba Imam Isa, Rabbal Alamin. Sekejap. Ada juga kita tunggu bila ni Imam Isa nak ucap Rabbal Alamin. Sampai lama. Rasa dah penat dah ni. Bagi Rabbal Alamin. Bila jemaah dah keluar tu nak nak makan duduk-duduk tu, malam ini Tuan buat zikir lama sangatlah. Lebih 1 jam. Hampir 2 jam malam ni. Maknanya tuan-tuan, kita bila ikut tarekat ni, kita sudah memenuhi syarat yang Allah kehendaki bagi mendapat apa dia? Keberkatan, dapat syafaat Nabi, kebaikan akhlak Nabi. Syaratnya apa? Mau Allah. Ada tak? Ada. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matbu'i. Ada tak tu? Ada. Kebaikan akhirat ada. Zikir banyak-banyak ada. 3 ada. Siapa yang tak masuk tarekat, belum tentu. Bila masuk tarekat malas-malas pun, katalah dia paling malas dalam jemaah kita. Ada tak zikir? Ada. Ada tak sebut ilahi anta maksudi wa ridhaka matbu'i? Ada. Kata Imam Isa, tak apalah yang malas-malas itu, asal dia berzikir. Macam paip itu dibuka, walaupun 1 jam 1 titik, tak apa. Ini paling malas lah. Imam Isa gambarkan orang yang malas berzikir, murid dia tu macam apa, paip itu, kepala paip itu kita buka, 1 jam 1 titik. 1 jam lagi 1 titik pun tak apa. Maknanya asal berzikir. Kerana apa? Lama-lama nanti dia akan cepat, air akan keluar, dia akan berzikir. Selagi dia tidak tinggalkan zikir. Maknanya Imam Isa tu percaya, kalau kita pernah ambil zikir, insya-Allah lama kelamaan, walaupun malas, walaupun sikit, satu masa dia akan sedar banyak berzikir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah ya, harapan Allah mengharap kita supaya kita dapat uswah hasanah daripada Rasulullah dalam bidang akhlaknya, dalam bidang amalannya, dalam bidang akidahnya, zahir dan batin kita.